Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada hari ini tanggal 26 Ramadan diadakan satu majlis yang kilang gemilang di Masjid Bandar Universiti, iaitu Majlis Khatam Al-Quran Perdana MPU 1442 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih kepada bakal penghuni syurga Allah yang hadir pada hari ini untuk memeriahkan Majlis Khatam Al-Quran Perdana pada hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman, program ini adalah diwujudkan yang pertamanya untuk memupuk budaya cinta kepada Al-Quran dengan membaca dan menghayati maksudnya. Yang kedua, matlamat program ini juga untuk meraihkan ahli-ahli kumpulan tadarus Masjid Bandar Universiti dan di dalam kaedahnya. Yang ketiga, menarik minat ahli karya untuk terus mengikuti aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Masjid Bandar Universiti. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita sangat bertuah. Yang bersama-sama dengan kita adalah orang yang hebat, bukan calang-calang. Yang bersama dengan kita, ada baiknya saya memperkenalkanlah sedikit biodata tetamu VIP kita pada hari ini. Tetamu VIP kita adalah Al-Fadil Ustaz Razi Kamarul bin Hailan, berasal daripada Selama Perak. Okey, sepadan dengan Kedah lah, tak jauh. Selain dia pun selain Kedah Ustaz. Okey, sekarang menetap di Ipoh, dan Ustaz merupakan bekas juara tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2000 dan 2004. Alhamdulillah. Jadi international champion bersama dengan kita pada hari ini. Ya, kita patut rasa berbanggalah. Dan sekarang Ustaz merupakan pengurusi Akademi Pengajian Islam Darul Furqan. Dan untuk mengetahui juga, Al-Fadhil Ustaz pernah berguru di Pondok Lanai, Kedah Darul Aman, dan juga pernah menjadi tenaga pengajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran Negeri Perak. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana orang yang hebat bersama dengan kita pada hari yang bersejarah ini. Alhamdulillah. Jadi untuk memberkati majlis kita pada hari ini supaya dapat berjalan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Imam Zulkifli bin Ahmad bagi mengutarakan bacaan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Ya hayyu ya qayyum, ya muntaqim, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang mulia ini kami hamba-hambamu berkumpul dan berhimpun bagi menjayakan majlis khatam Al-Quran peringkat Masjid Bandar Universiti. Kami bermohon padamu ya Allah agar engkau berkatilah majlis kami. Engkau jadikanlah ia sebagai amalan yang mendapat ganjaran pahala darimu. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, engkau rahmatilah kami dengan kemuliaan Al-Quran.
jadikanlah ia sebagai panduan hidup kami, dan kurniakanlah kepada kami kelazatan membacanya siang dan malam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan perhiasan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, pakaikanlah kami dengan pakaian Al-Quran, dan masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, kami mohon kepadamu kehidupan yang tenteram, kematian yang tenang, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan mengaibkan kami. Ya Allah, ya Karim, kami memohon kepadamu sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan, dan sebaik-baik kematian. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, lindungilah kami dari sifat alfa dan lalai, dari mengingkatimu, dan jadikanlah kami orang yang berilmu, dan Engkau jauhkanlah kami dari kejahilan yang merosakkan kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang untuk beramal dengan Al-Quran, dan Engkau sinarlah hati-hati kami keenakan dan kelazatan membaca Al-Quran. Engkau basahkanlah lidah kami dengan menyebut ayat-ayat-Mu, dan lapangkanlah dada kami bagi menerima segala perintah-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allah, Rabbana alayka tawakkalna, wa ilayka anabna, wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adzaban nar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz di atas bacaan doa seperti tadi. Sayang kumbang mencari teman, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini bagi memeriahkan majlis yang penuh bersejarah, iaitu Majlis Khatam Al-Quran Perdana Masjid Bani Universiti 1442 Hijrah. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Timbalan Pengerusi Masjid Bani Universiti Tuan Ahmad Sazali bin Ibrahim bagi menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengajar majlis yang berbahagia, Fadil Al-Rabi Kamarul Hidayat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Sebenarnya terasa kertir saya di hadapan ini kerana terpaksa berucap di hadapan kita yang istimewa, yang hebat. Susah kita. Sebab saya jadi bidang terjun pada pagi ini, berfungsi kita tak dapat hadir kerana ada urusan lain yang tak dapat dielakkan. Untuk mengisi ruang kesempatan ini, saya terpaksa mengambil sikap berfungsi kita sebagai wakil. Jadi pada pagi ini saya tak ada buat kesediaan apa-apa pun. Kalau tahniah kepada penganjur yang dapat menjayakan program besar ini, dan juga sekarang tahniah juga kepada peserta-peserta tadarus kita yang berjaya menghabiskan program ini daripada awal sehingga yang terakhir, hinggalah ke akhirnya pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian,
Sebenarnya kalau saya tengok di hadapan ni Muslimat dan juga Muslimin, nampak antara sedikit perbezaan dan jumlahnya. Ya, boleh dikatakan setiap kali siapa tadarus, Muslimat menyantai Muslimin tajam kepada Muslimat, dan akan ada tajam pula kepada Musliminnya. Itulah realiti. Dan bila kita sebut tadarus, bila kita sebut Al-Quran, ramai yang takut untuk baca berhadapan. Bila ada mereka takut untuk baca Quran kerana takut silap. Sebenarnya mereka gagal untuk menghayati mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan membaca Al-Quran. Minta Ustaz tolong betulkan kalau silap. Kepada mereka yang merangkak-rangkak untuk membaca Al-Quran, dia tak begitu lancar, maka bagi dua ganjaran kepada dia. Satu, kerana baca Al-Quran, dan yang kedua kerana usaha dia. Yang ada usaha payah dia baca tu, maka bagi lagi satu ganjaran. Dua ganjaran dia dapat. Ya, satu usaha dia untuk baca Al-Quran, dan satu lagi baca Al-Quran itu sendiri. Jadi moga-moga dengan majlis ini kita dapat mendapat motivasi untuk kita terus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Saya ni nak bercakap lepas ni orang besar-besar lepas boleh di hadapannya. Mantan ini pun ada, tengok Ustaz pun orang yang hebat di hadapan. Jadi saya pun tak boleh nak teruskan ucapan ni panjang-panjang, sebab kita pun ada lain lagi selepas ini. Nak cakap pun waktu dulu kan susah pula. Jadi saya dah biasa kalau di sekolah, bila saya di hadapan, saya akan selipkan beberapa rangkapan itu. Ini menjadi termak saya lah. Ya, kalau orang yang biasa dengan saya di sekolah, ya, saya memang tak pernah tinggal kalau ucap ataupun berdiri hadapan ni kalau tak membacakan rangkapan guru bahasa kan. Jadi guru bahasa dia baru bermain dengan bahasa, dengan ialah pantun, syair dan sebagainya lah. Pergi ke tasdik mencari lokan untuk jadi ulama. Membaca Al-Quran buat pedoman, menjadi panduan zaman berzaman. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Tuan Ahmad Sazali bin Ibrahim, merangkap Timbalan Pengurusi Masjid Bayan Universiti, di atas ucapan sebentar tadi. Alhamdulillah, acara kemuncak kita makin menghampiri. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Razi Kamarul bin Hailan untuk ke pentas utama yang telah disediakan, dan seterusnya membaca ayat Al-Quran dan juga mentadabburkan bacaan. Silakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Fadil Ustaz akan mengalunkan bacaan Al-Quran surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 183 hingga 186. Sejurus Ustaz selesai membaca, Ustaz akan mentadabbur ayat-ayat yang telah dibacakan tadi untuk pedoman kita bersama. Justru majlis menyuruh kepada semua agar menghayati bacaan dan juga tadabbur yang akan disampaikan oleh tetamu VIP kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Tuan dan puan sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dimuliakan Imbalan Pengurusi Masjid Bandar Universiti, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita pada pagi yang penuh barakah ini dalam satu majlis
yang disertai oleh para malaikat, yang mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada pagi ini ialah merupakan salah satu amalan saleh yang pernah kita lakukan semasa hidup kita di dunia, dan mudah-mudahan ianya bakal kita terima ganjarannya di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang saya baca tadi bermula daripada ayat 183 sehingga ayat 186. Sebenarnya kalau nak betul-betul habis cerita pasal puasa, penamatnya ialah pada ayat 187. Artinya kalau tuan-tuan nak faham bagaimana puasa yang berkualiti ataupun apa pengisian Ramadan itu sendiri, tuan-tuan boleh semak dalam Al-Quran muka surat 28 surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 dan 187. Allah rekodkan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ini khusus menceritakan perihal puasa, di mana ayat 183 tuan-tuan sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, yang itu sedia maklum. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Saya ringkaskan saja. Kemudian ayat 184, kalau tuan-tuan tengok di sana ada satu ayat dalam itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di antara perkara yang penting juga bagi mereka yang melakukan amalan puasa di bulan Ramadan ini ialah memberi makan kepada orang miskin. Di antaranya benda yang kita bayar zakat fitrah itu termasuk, insya-Allah. Dan pada ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan ini ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dengan arti kata lain, Syahrul Ramadan ialah Syahrul Quran. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini juga dikenali dengan bulan Al-Quran. Kemudian ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah kata, orang yang berpuasa ni perkara yang sepatutnya tak ditinggalkan ialah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kata, idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-Ku memohon, meminta apa sahaja kepadaku, Allah kata apa? Fa inni qarib. Ketahuilah bahwasanya aku berada hampir dengan kamu. Maksudnya dia dengar apa sahaja yang kita minta. Sambung lagi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku makbulkan, aku mustajabkan, aku terima apa sahaja doa yang dia minta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat rugilah bagi mereka, bagi kita yang dalam keadaan bulan Ramadan ini kita berpuasa, kurang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi kepada ayat 187, saya tak baca tadi, cuma saya ambil sikit sahaja sini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kata, wa antum aakifuna fil masajid. Tak kurang juga perkara yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini ialah i'tikaf di masjid. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hari ini dah niat i'tikaf. Masuk tadi dah niat i'tikaf.
iktikaf, sahaja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kerana besar sangat pahala orang yang melakukan iktikaf di bulan Ramadan ini. Jadi kalau tuan-tuan tengok apa yang saya sebut tadi, sekurang-kurangnya ada 5 perkara asas yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, puasa. Yang kedua, beri makan orang miskin. Yang ketiga, Quran, sama ada baca Quran atau apa sahaja, menghayati Al-Quran, tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran yang kita buat pagi ini. Dan yang keempatnya ialah banyak berdoa. Dan yang kelimanya ialah kita melakukan iktikaf di masjid ini. Itu 5 perkara. Jadi bila keadaan itu berlaku, tuan-tuan, kalau tuan tengok ayat ni, Allah buka ayat 183 ni. Allah buka dan penutup ayat 183 dia kata apa? Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan puasa ni supaya kamu bertakwa. Okey. Tuan-tuan tengok pula ayat 187, ayat penutup cerita puasa ni. Dia kata apa sana? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dia buka cerita puasa pun Allah kata supaya kamu bertakwa. Tutup ayat puasa pun ceritanya semoga kita mendapat jadi orang-orang yang bertakwa. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, kemuncak puasa Ramadan ini tak lain dan tak bukan ialah untuk kita mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa minit tuan kursi saya bercakap ni? Sampai berapa? Boleh insyaAllah. Boleh lagi? Boleh, sebab Ustaz pun tetamu VIP istimewa, dia nanti-nanti, so lama sikit. Okay. Kita tanya juga, sekarang aku bila nak berhenti Ustaz ni? Kan? Tanya, baik, tuan-tuan sekalian, itu secara intipati ayat yang saya baca tadi. Tadi timbalan pengerusi dalam perkongsian dia di depan tadi, dia ada baca satu hadis. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis itu berbunyi, hadis di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Aisyah yang berbunyi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit membetulkan salah faham di kalangan ramai masyarakat Islam ini. Macam kata timbalan pengerusi tadilah, ramai yang tak berani nak sertai majlis tadarus. Pasal dia kata, aku baca pun tak betul lagi. Macam mana nak join apa? Baca pun merangkak-rangkak lagi. Baca pun tajwid tak betul lagi. Sebutan pun litang pukang. Jadi dia tak berani nak datang. Dan dia rasa diri dia ni tak boleh nak join benda itu. Kerana dia faham apa? Dia faham bahawasanya kalau baca Quran ini berlaku kesalahan, dia kata berdosa. Nanti hampa nak pahala, aku pergi baca dapat dosa habis semua. Tuan-tuan, ini benda yang kita kena teliti betul-betul. Kesalahan yang dimaksudkan, kesalahan yang berdosa dalam bacaan Al-Quran ini ialah kesalahan yang disengajakan. Yang kata salah tu, yang kata salah berdosa tu, kalau baca saja buat salah. Dalam Fatihah tu bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiba-tiba ditukarnya Alhamdu. Oh, kita kata kenapa kamu tukar? Ha jadi ha, huruf ha jadi ha.
Dia samsing jawab, dia kata ikut suka aku lah. Sengaja kan. Orang macam ni yang berdosa. Tapi kalau salah itu salah tak sengaja, dengan arti kata lain, kita dalam proses nak memahirkan lidah, tiba-tiba berlaku salah ataupun tersasul, kesalahan macam ni tak berdosa, kerana kesalahan ni tak sengaja. Senang saya nak bagi perumpamaan. Tuan-tuan semua berpuasa kan? Tiba-tiba bangun pagi tadi, lepas subuh tidur, bangun-bangun terlupa minum 3 gelas. Contoh, batal tak puasa? Kalau sengaja, batal, bahkan haram. Tapi kalau tak sengaja, tak dosa, tak salah, bukan sengaja. Senang je faham. Arak tu haram tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan saja pergi cari dan minum, haram. Saya ada sebenarnya pernah berlaku kes ni di hotel. Hotel dulu-dulu ada foto itu dalam. Kami baca tilawah Quran, rekat antarabangsa. Tahun saya wakil tu ada satu kes sebenarnya. Saya tak sebutlah negara mana, wakil negara mana. Mungkin negara dia tu tak ada ke benda-benda lagu tu, wallahu a'lam. Ya, dia buka peti air tu ada benda tu. Dia minum, dia ingat air putih biasa. Kita faham lah, tahu lah, tengok cok dah tahu lah benda apa. Dia minum, dia tak tahu. Ya, wakil jawab apa? Mereka antara masa. Lepas tu Jakim arahkan supaya keluarkan semua daripada bilik hotel. Berlaku lah ni. Nak salahkan dia? Tak boleh. Dia tak sengaja. Dia tak tahu. Jadi maksud saya nak beritahu apa tuan-tuan? Ya, kesalahan dalam baca Quran ni kalau disengajakan, baru kita kata benda tu berdosa. Tapi kalau tuan-tuan dalam proses nak membetulkan, ini dia hadis yang Rasulullah sebut tadi, al-mahir bil Quran, orang yang mahir dengan Quran. Artinya guru-guru Al-Quran. Tuan-tuan kena ada satu kena ada satu cita-cita nak jadi guru Quran. Nak jadi guru. Tak semestinya Johan antara bangsa baru boleh jadi guru, tak. Boleh jadi guru, sekurang-kurangnya guru kepada anak-anak, sekurang-kurangnya guru kepada cucu kita. Orang yang mahir Al-Quran ini, Nabi kata ma'as safaratil kiramil bararah. Di akhirat besok tuan-tuan boleh kenal, orang ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka ini duduk satu saf dengan para malaikat penurun wahyu. Masya Allah, tingginya, hebatnya orang yang menjadi guru Quran, orang yang mahir dengan Quran, yang menyampaikan Quran ini. Sebagai Allah bangkitkan dia duduk satu baris dengan para malaikat penurun wahyu. Pasal apa tuan-tuan? Begitu hebat sekali. Kerana profession dia ataupun tugas dia sama macam malaikat. Kalau malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi, baca Quran, ajar kepada Nabi, guru Quran turunkan Quran kepada muridnya. Dia punya profession sama. Sebab itu tuan-tuan sekalian, guru Quran, orang yang mahir dengan Quran ini akan duduk sebaris dengan para malaikat. Habis orang yang tak mahir macam mana pula? Tu sambung dia. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi. Dan ada pun orang yang dia baca Quran wa yatata'ta' fihi. Cakap Arab ya tatang, cakap Melayu kokak. Baca kokak, cakap Melayu terjemah senang. Ya tatang itu dia, ya tatang baca kokak. Orang lagu ni Nabi kata apa? Tuan-tuan jangan risau. Wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Dia punya susah tu nak baca tu macam tu, dia gagah juga baca tu. Susah tu syak, susah pun dia baca juga. Lahu ajran, tetap dapat 2 pahala. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, Quran ni
bacalah macam mana pun tetap dapat pahala, bukan dapat dosa. Jangan silap. Jangan kita mengajar orang, kamu kalau baca salah berdosa. Kesian dekat dia. Itu yang orang takut nak baca Quran. Orang takut. Pasal takut salah. Tuan-tuan, lagi sekali saya nak ulang. Salah yang macam mana berdosa? Salah yang sengaja. Kalau salah yang dalam proses nak membetulkan sebutan, nak membetulkan lidah kita, salah yang macam itu tak berdosa. Nabi kata dapat pahala. Jangan silap faham, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya banyaklah modal nak cakap, tapi kita ada lagi program yang banyak. Saya rasa cukup memotivasikan tuan-tuan dengan hadis yang Nabi sebut ini. Jadi bagi mereka yang masih lagi merangkak-rangkak baca, dan ajak mereka yang di luar sana, yang orang kata apa, baca pun tak berapa, jangan takutkan mereka. Beri semangat kepada mereka untuk sama-sama kita mengimarahkan Al-Quran ini, kerana tak lain dan tak bukan, ia adalah perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara hadisnya yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, Nabi kata, pasal Quran ini akan datang pada kiamat besok memberi syafaat pada tuannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekadar itulah perkongsian dalam tadabbur kita pada pagi ini, dan insya-Allah ada rezeki, ada izin, kita bertemu lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah, Pak kata orang champion masih berbisa lah, okay, dengan bacaan yang sungguh merdu, dengan tadabbur yang mengupas ayat Quran yang boleh memberikan pelajaran dan pedoman untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Razi Kamarul di atas bacaan dan juga tadabbur sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara khatam Al-Quran. Justru diminta para peserta untuk bersedia. InsyaAllah Al-Fadhil Tuan Hilmi akan mengaturkan kedudukan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz juga akan turut bersama dengan peserta bagi acara khatam Al-Quran beramai-ramai, insyaAllah. Assalamualaikum. Dimaklumkan yang berhormat YB Syaril turut bersama dengan kita. Majlis mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada YB Syaril di atas kesudian untuk memeriahkan majlis kita pada hari ini. Terima kasih YB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan majlis khatam Al-Quran ini dengan kita sama-sama membaca bermula daripada surah Al-Duha. Saya akan mulakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian kita terus dengan surah Al-Duha, kita baca bersama-sama ramai-ramai ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hawli sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس
الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين
اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz dan juga semua peserta dalam program Majlis Khatam Al-Quran Perdana Perikatan MBU 1442. Para peserta boleh mengambil tempat masing-masing. Seperti mana sedia maklum, terdapat banyak syafaat dan juga kelebihan Al-Quran kepada umat Islam. Antaranya ada sebagai syafaat di akhirat nanti. Al-Quran juga sebagai pembela. Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebagai amanat. 2 pahala bagi orang yang susah menyebut dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat para pembaca Al-Quran. Al-Quran juga mampu memberi ketenangan. Selain itu, membaca dan memperelok bacaan akan mendapat kebaikan. Fasih baca Al-Quran lebih layak menjadi imam untuk solat jemaah. Seterusnya, kelebihan Al-Quran, setiap satu huruf bacaan Al-Quran akan mendapat 10 ganjaran pahala, insya-Allah. Dijemput sekali lagi Al-Fadil Ustaz Razi untuk berada di pentas utama bersama dengan Yang Berhormat Esko Wabi Syarif di pentas utama. Silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada YB Syarif yang sudah hadir. Walaupun beliau sibuk dengan tugasan beliau, namun dapat bersama dengan kita untuk memeriahkan Majlis Khatam Al-Quran Perdana Masjid Bandar Universiti 1442. Alhamdulillah, senang untuk Esko berada bersama dengan kita. YB Syarif pengurusi jawatankuasa Belia Sukan, Komunikasi dan Multimedia Negeri Perak. Terima kasih diucapkan kepada YB Syarif. Dan seterusnya dijemput juga timbalan pengurusi Masjid Bandar Universiti yang dihormati Tuan Ahmad Sazali bin Ibrahim untuk bersama-sama di pentas utama, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang saya rasai saat dari ketika ini adalah suasana yang diselimuti oleh ketenangan dan kedamaian daripada alunan dan lantunan bacaan Al-Quranul Karim yang sungguh merdu daripada Ustaz Razi sebentar tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan peserta juga turut mengalunkan bacaan dengan penuh ketenangan dan tertib. Dan insya-Allah alunan yang hadir dari hati insya-Allah akan singgah ke hati semula, insya-Allah.
Hadirin hadirat bakal penghuni syurga Allah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, untuk makluman hadirin hadirat yang dirahmati, majlis Khatam Al-Quran Perdana 1442 Masjid Bandar Universiti pada kali ini telah disertai oleh 12 kumpulan, yang mana kumpulan Muslimin mempunyai 2 kumpulan. Yang kumpulan satunya diketuai oleh Encik Zulkifli bin Ahmad ataupun Tuan Imam kita Ustaz Zulkifli bin Ahmad. Kumpulan 2 diketuai oleh bekas PPD kita Tuan Zahudi bin Haji Lebaiman. Dan seterusnya adalah kumpulan muslimat yang terbahagi kepada kumpulan Tadarus Muslimat Masjid Bandar Universiti dan kumpulan Tadarus Jemputan Sekitar Karya Bandayu. Jadi alhamdulillah kita ada 12 kumpulan yang berpadu tenaga untuk menghabiskan bacaan Al-Quran 30 juzuk insya-Allah. Untuk sesi penyampaian cenderan hati, apabila saya memaklumkan kumpulan, insya-Allah saya akan jemput wakil kumpulan untuk hadir menerima cenderan hati yang akan disampaikan oleh kita nanti insya-Allah. Dan ahli kumpulan tak perlu untuk bersama untuk penyampaian adab, kerana kita ada slot khas sesi bergambar. Okey, sebab saya kena pasti ramai nak bergambar dengan YB kita dan Ustaz Razi. Bobok-bobok dah saya kata sabar, tenang tenang. InsyaAllah slot yang terakhir nanti semua dapat. Saya akan susun one by one. Okey, semua akan dapat insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Razi bersama dengan YB kita dan juga di mana pengurusi untuk mengarah sedikit ke hadapan untuk sesi penyampaian cenderan hati. Dengan segala hormatnya dipersilakan. InsyaAllah semua kita. Semua ya? Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada VIP kita yang telah mengambil tempat. Seterusnya dipersilakan kumpulan Tadarus Muslimin. Untuk kumpulan yang pertama yang diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Ahmad selaku imam kita untuk menerima cenderan hati mewakili kumpulan 1 Muslimin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dekat dengan Ustaz. Dapat Ustaz selalu. Ya. Jazakallah pada Ahmad. Kumpulan 2 telah diketuai oleh Tuan Zahudi bin Haji Lebaiman. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Zahudi. Tiga saya. Saya gok ni. Jazakallah khairan katsira pada Tuan Zahudi. Seterusnya kumpulan Tadarus Muslimat MBU. Kumpulan pertama diketuai oleh Puan Fauziah Arifin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Lain hadiah bunga. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fauziah. Kumpulan yang kedua diketuai oleh Puan Anissa. Dipersilakan Puan Anissa. Ini mungkin apa pun hadiah. Kumpulan yang seterusnya
Puan diketuai oleh Puan Rosmawati Zainal Abidin. Silakan Puan. Kumpulan yang keempat diketuai oleh Puan Hashimah binti Ahmad. Silakan Puan. Ya. Okey. Kumpulan 5 diketuai oleh Puan Salasiah binti Ahmad. Dipersilakan Puan. Lebih kurang je tak ada. Ya,